Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 Jun 2020 bersama saya Syazwana Ami. Selepas PAS, kini pemuda UMNO pula menyuarakan desakan agar pelantikan Peguam Hak Asasi Erik Paulsen sebagai Ahli Majlis Perundingan Komunikasi dan Multimedia dibatalkan. Ketua Pemuda UMNO Dr. Ashraf Washdi Dusuki mempersoalkan asas dan rasional pelantikan itu dan meminta Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah tampil memberi penjelasan. Terdahulu, Timbalan Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syahari dan Ketua Penerangan Pusat PAS Kamaruzaman Muhammad turut menggesa pelantikan Paulsen dibatalkan. Mengulas lanjut, Ashraf mengatakan jika pelantikan Paulsen dibuat berdasarkan latar belakangnya sebagai Peguam Hak Asasi Manusia, ramai calon lain dengan pandangan yang lebih sederhana sesuai dengan nilai dan norma Timur. Kata Ashraf lagi, pihaknya berharap Saifuddin tidak mengulangi ketelanjuran ketika pentadbiran PH yang baginya akan menggugat kestabilan negara, antaranya mempelopori dan mempromosi agenda meratifikasi ICED dan Statut Rom. Tahun lalu, PAS telah mengemukakan bantahan serupa terhadap pelantikan Paulsen sebagai Wakil Malaysia Kesuruhanjaya Antara Kerajaan untuk Hak Asasi Manusia ASEAN 2019-2021. Paulsen ketika dihubungi hari ini dan semalam enggan mengulas mengenai perkara tersebut. Pendakwa raya khas Gopal Sri Ram hari ini kekal mengunci mulut berhubung dakwaan bekas Peguam Negara Apandi Ali bahawa Sri Ram pernah cuba memujuknya untuk menangkap Najib Razak pada 2 tahun lalu. Sri Ram yang mengetuai pendakwaan terhadap Najib dalam kes berkaitan 1MDB tidak memberi sebarang komen ketika didekati pemberita di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Terdahulu, Peguam Muhammad Syafiee Abdullah memberitahu mahkamah berkenaan permohonannya untuk menyingkirkan Sri Ram sebagai pendakwa raya khas dalam kes itu. Permohonan itu berdasarkan afidavit yang difailkan Apandi terhadap Sri Ram pada 12 Jun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan bagaimanapun menolak penangguhan itu. Dalam satu hantaran di Facebook pada 10 Jun lalu, Apandi mendakwa Sri Ram datang ke rumahnya pada Januari 2018 di bawah arahan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Insiden itu didakwa berlaku kira-kira 4 bulan sebelum BN tumbang dalam PRU ke-14. Sebelum ini, Sri Ram juga dilaporkan enggan mengulas dakwaan itu ketika ia mula-mula dibuat oleh Apandi. Semua prasekolah dan tabika akan dibenarkan kembali dibuka bermula 1 Julai ini menurut Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan selepas Kementerian Pendidikan membentangkan SOP berkenaannya. Jumlah tadika yang terlibat iaitu prasekolah sebanyak 6,216, swasta 7,887, kemas 8,530 dan tadika perpaduan sebanyak 1,781. Kita telah pun menerima SOP, bersetuju dengan SOP yang dibentangkan dan cadangan prasekolah dan tadika dibuka pada 1 Julai 2020. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah hari ini mengumumkan terdapat 41 kes baru melibatkan 3 kes import dan 38 kes jangkitan tempatan. Dengan jumlah itu, kes positif COVID-19 di negara ini adalah sebanyak 8,684 kes. Ingin dimaklumkan daripada 41 kes yang dilaporkan, 3 kes adalah kes import warga negara yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 38 kes penularan di dalam negara, 32 kes adalah bukan warga negara, manakala 6 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Sementara itu, sebanyak 54 kes pulih dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif discharge kini adalah sebanyak 7,400 kes. Tiada kematian baru dilaporkan menjadikan jumlah kes kematian sebanyak 121 kes. Presiden MIC S. Vigneswaran hari ini menegaskan bahawa partinya akan terus bertanding di 9 kerusi parlimen yang sedia ada sebelum ini. Kenyataan itu dikeluarkan ketika Perdana Menteri Muhyiddin Yassin
mahu mendaftarkan Perikatan Nasional secara rasmi sebelum pilihan raya ke-15. Sekiranya PN didaftarkan secara rasmi, rakan gabungan tersebut berkemungkinan perlu menyerahkan beberapa kerusi untuk ditandingi bersatu. Beliau berkata demikian ketika dihubungi Malaysia Kini untuk mengulas adakah MIC bersedia menyerahkan beberapa kerusi memandangkan MIC kini sebahagian daripada gabungan PN. Pada pilihan raya umum lalu, MIC bertanding di kerusi Parlimen Tapah, Sungai Buloh, Hulu Selangor, Kapar, Kota Raja, Port Dickson, Segamat dan Cameron Highlands. Sementara itu, beliau juga berkata setakat ini tiada sebarang penubuhan jawatan kuasa teknikal untuk mengkaji pembahagian kerusi parlimen dalam gabungan Perikatan Nasional. Bagaimanapun, beliau tidak menolak kemungkinan akan ada pertukaran kerusi parlimen pada pilihan raya akan datang. Straits Times Singapura pada 12 Jun melaporkan bahawa pemimpin Bersatu dan UMNO setuju untuk membentuk jawatan kuasa teknikal mengenai pembahagian kerusi. Bagaimanapun, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan bahawa laporan mengenai kewujudan jawatan kuasa teknikal tidak benar. Dua adun daripada Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu atau APKO iaitu Limas Juri, Adun Kuala Penyu dan James Ratib, Adun Sugut mengumumkan menjadi wakil rakyat bebas mesra Perikatan Nasional. Mereka membuat pengumuman di rumah Limas di Penampang dengan kehadiran para penyokong. Langkah itu menyebabkan APKO kini hanya mempunyai 2 dun. Pergolakan politik yang berlaku baru-baru ini, Kerajaan Warisan Sabah turut mengambil keputusan untuk tidak bersama-sama dengan Kerajaan Pusat. Pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, yaitu Kerajaan Perikatan Nasional ataupun PN. Maka dengan itu, setelah memikirkan secara mendalam dan rasional, langkah terbaik yang perlu saya buat adalah meninggalkan Parti APKO serta Kerajaan Warisan dan menjadi adun bebas yang bekerja sama dengan Kerajaan Perikatan Nasional demi kebaikan dan kemajuan kawasan saya, iaitu di kawasan Subud Paidan. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk sekilas fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi.